Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk untuk qawaid untuk nahwu. Okey. Tajuk kita hari ini adalah hal yang bermaksud keadaan, hal bermaksud keadaan. Okey. Hal ni dia adalah salah satu tajuk lah dalam SPM kamu. Okey, dan hal ni perlu diberi penekanan dan perlu diberi perhatian, okey, daripada banyak sudut. Daripada segi dia punya nauk dia, daripada segi pembahagian, dan dari segi dia punya i'rab. Okey. Bila mana kita bercakap tentang hal, okey, hal ni dia termasuk dalam tajuk-tajuk mansubat, tajuk mansubat, tajuk yang mana asasnya ataupun secara dasarnya hal ini berbaris atas, asal dia berbaris atas. Bila mana jumpa sahaja hal, mestilah perkataan tersebut dia duduk di tempat mansub, duduk di tempat mansub. Kalau daripada segi mufrad dia tu, dia akan berbaris atas lah. Okey. Jadinya sekarang ni kita akan pergi satu persatu. Okey, pergi satu persatu. Okey, kita kena kenal dulu apa dia hal. Okey, apa dia hal? Okey. Hal ini merupakan satu keadaan, keadaan dalam sesuatu ayat yang kebiasaannya ayat ini dibariskan atas ataupun ayat ini menggambarkan tentang keadaan si pelaku, keadaan si pelaku. Okey, contoh saya katakan, okey, pelajar itu, okey, makan sambil tersenyum. Okey, makan sambil tersenyum. So dia punya keadaan itu sambil tersenyum. Sambil tersenyum tu akan jadi dia punya keadaan. Okey. Kemudian hal ni juga, okey, contohnya pelajar-pelajar, okey, pergi ke padang dan mereka sedang bermain bola. Okey, jadi keadaan mereka itu adalah sedang bermain bola. Okey, so itu yang Ustazah nak terangkan tentang hal. Okey. So dekat sini hal ini dia terbahagi kepada 4 bahagian. Terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, yang pertama sekali hal yang berbentuk mufrad. Hal berbentuk mufrad kebiasaannya dia datang dalam sepatah lah, perkataan dia sepatah sahaja. Kebiasaannya, okey, hal dalam bentuk mufrad, okey, perkataannya tunggal. Okey, kemudian yang kedua adalah hal dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Maksudnya ayat yang dimulakan dengan isim, ayat yang dimulakan dengan isim. Kebiasaannya kita akan jumpa perkataan wa huwa. Perkataan huwa, wa huwa dekat tengah ayat tu lah. Ini yang kebiasaan dalam SPM. Mungkin untuk silibus yang lebih tinggi dia akan ada bentuk yang lain, tapi dalam SPM ni kebiasaannya datang dalam bentuk wa huwa. Okey, yang ketiga adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, hal yang datang ni, hal yang datang, okey, kebiasaannya dalam bentuk fa'il. Dalam bentuk fa'il, fa'il kebiasaannya fa'il mudhari' lah. Okey. Dan jarang kita tengok hal ni dia duduk dekat depan ayat. Jarang sikit dekat depan ayat. Kebiasaannya dekat tengah ataupun dekat belakang lah. Okey, dan yang keempat adalah syibhul jumlah. Okey, adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni apa? Syibhul jumlah ni adalah seolah-olah jumlah, seolah-olah ayat, seolah-olah ayat. Tapi kita tahu syibhu jumlah ni dia ada cara kita nak buat pengecaman dia. Yang pertama, kita gunakan huruf jar. Pada syibhu jumlah ni ada huruf jar, dan yang kedua pada syibhu jumlah ni juga adanya zaraf. Okey. Kalau kita tengok pembahagian hal ni, dia sebenarnya berkait rapat dengan pembahagian yang sama macam khabar. Di awal-awal tajuk dulu kita ada belajar khabar. Okey, khabar juga mempunyai khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar syibhu jumlah. Okey. Jadinya
bila mana sebenarnya bila kita nak kenal dengan hal ni, kita dah ada basic kita dah pernah pun belajar apa dia bentuk mufrad, apa dia bentuk jumlah ismiyah, apa bentuk jumlah fi'liyah, apa bentuk syibhu jumlah. So benda tu kita dah kenal dulu. Tu sebab pentingnya di awal-awal dulu antum semua faham tajuk khabar tersebut, supaya bila mana kita masuk dekat dalam hal, antum boleh buat pengecaman. Antum boleh buat pengecaman apa dia bentuk mufrad, apa dia bentuk jumlah ismiyah, apa bentuk jumlah fi'liyah, dan apa dia syibhu jumlah. Okey, bila kita dapat buat pengecaman tersebut, jadi senanglah kita nak buat ayat. Nak buat ayat dan kita senang nak mengecam ayat. Kebiasaannya dalam SPM ni ayat tu dia beri kan. Dalam kertas satu ayat tu diberi. Jadi kita lah kena ada kemahiran untuk kita nak kenal pasti. Nak kenal pasti apakah ayat yang dia gunakan, apakah jenis nauk yang dia gunakan. Okey. Jadi sekarang ni kita terus kepada hal mufrad. Okey, kita nak tengok satu persatu contoh dia kan. Macam mana yang Ustazah kata tadi, dia adalah datang dalam bentuk mansub. Okey, kita pergi kepada satu persatu contoh dia. Okey. Yang pertama kita highlight kan, okey, dekat mufrad, dekat mufrad. Okey, dekat mufrad ni yang pertama jaa at-talibu, jaa at-talibu najihan. Okey, najihan. Jadi najihan ni lah yang menjadi dia punya kita panggil hal. Okey, telah datanglah pelajar itu, okey, najihan, dalam keadaan berjaya, dalam keadaan berjaya. So dia punya keadaan tu adalah najihan, mufrad, tunggal, satu patah perkataan sahaja. Okey, sebelum ni Ustazah pernah tekankan, okey, mufrad yang dimaksudkan dekat sini daripada segi patah perkataan. Patah perkataan ada satu perkataan kebiasaannya. Okey, tapi jika mana contohnya kita letak jaa at-talibani najihani, okey, najihani juga tetap menjadi najihaini tetap menjadi hal juga. Sebab apa? Dia dalam keadaan mufrad, perkataan itu tunggal. Okey. Jadi bila mana najihan, sepatutnya najihun kan keadaan dekat sini. Tapi oleh kerana dia adalah hal, maka dia berubah menjadi najihan. Okey. Okey. Okey, najihan. Kenapa kita tak katakan najihun? Sebab dia dalam keadaan hal. Hal mestilah mansub berbaris atas. Okey, berbaris atas. Okey, so alif ni mesti ada supaya kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab kebiasaannya kita tak tulis baris kan. So bila tak ada tulis baris ni, kita takut confuse orang baca najihun. So dia letak alif tu sebagai pemudah cara lah untuk kita nampak bacaan dia adalah najihan. Okey, boleh ya? Okey, yang kedua pula adalah okey, hal jumlah ismiyah. Okey, hal jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah bermaksud ayat yang dimulakan dengan isim. Okey, ayat yang dimulakan dengan isim. Okey, jaa at-talibu, telah datanglah pelajar tersebut, wa huwa najihun, wa huwa najihun. Okey, jadi dekat mana dia punya jumlah ismiyah tu? Dia start daripada huwa. Okey, dah dia start daripada huwa. Okey, jadi jaa at-talibun wa huwa najihun, dia datanglah pelajar itu dan dia adalah seorang yang berjaya. Okey, jadi keadaan pelajar tu adalah keadaan seorang yang berjaya. Keadaan seorang yang berjaya. So jadilah dia punya jumlah ismiyah dia adalah huwa najihun. Okey, huwa najihun, dia punya jumlah ismiyah. Okey. Lepas ni nanti kita akan ada latihan jawab kuis. So nanti insya-Allah antum akan lebih mudah faham tentang tajuk hal, tentang tajuk hal. Okey.
Yang ketiga pula, okey, kita ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, okey. Hal jumlah fi'liyah. Okey, hal jumlah fi'liyah pula dia ada macam biasalah mesti ada fi'il lah kan. Okey, mesti ada fi'il. Okey, dalam bab khabar dulu pun Ustazah ada tekankan bila mana datangnya jumlah fi'liyah. Okey. Kadang-kadang kat belakang tu jumlah fi'liyah dia, fi'il dia datang tu dia ada banyak perkataan lain Selepas daripada najihu ni, yanjihu ni ada perkataan lain. Okey, tapi kita tetap tekankan perkataan yanjihu ni je lah yang satu menjadi dia punya syahid dia, yang menjadi dia punya hal. Okey. Ja'a at-talibu, telah datang. Okey, pelajar itu yang sedang berjaya. Yanjihu, sedang berjaya. Okey, jadi bila kita nampak sahaja dalam ayat tu dia ada fi'il dekat belakang, maka kebiasaannya dia akan jadi hal jumlah fi'liyah. Jadi hal jumlah fi'liyah. Okey. Kita kebiasaannya kalau contoh dalam soalan SPM, dalam soalan SPM ini dia akan minta dengan jelas keluarkan hal. Dia akan minta dengan jelas keluarkan hal. Jadi kita tak perlu nak ragu-ragulah. Yang kita gariskan ataupun yang kita nak bagi tahu yang yanjah ni, yang yanjah ni yang kita nak bagi tahu dia sebagai hal ni, kita jangan ragu-ragu bahawa dia ni adalah hal. Dia tidak akan termasuk dalam tajuk yang lain sebab dalam soalan tu sendiri dia mesti suruh keluarkan istakhrij hal ma'a nau'ihi kan. So memang dia akan minta keluarkan hal tersebut. Bukan dia sembrono sahaja kan, keluarkanlah apa-apa hukum yang ada ataupun keluarkanlah mauqi' apa-apa yang ada. Dia tak akan suruh kita meneka-neka. So dia akan state betul-betul soalan apa yang dia nak. Soalan apa yang dia nak, apa item yang dia nak hal. So kita kena keluarkan hal dia, perkataan dia adalah yanjihu, dia punya nau adalah jumlah fi'liyah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah syibhul jumlah. Okey, syibhul jumlah. Okey, hal syibhul jumlah. Okey, hal syibhul jumlah ni macam Ustazah sebelum ni pernah mengajar yang khabar tu, Ustazah bagi tahu. Okey, dalam syibhul jumlah antara dua cara yang kita nak kenal pasti syibhul jumlah adalah dengan cara kita nampak pada ayat tersebut dimasuki oleh huruf jar ataupun zaraf. Okey, jadi kena ingat baliklah huruf jar. Apa dia huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka. Betul? Ingat tu huruf jar. Okey, kemudian kita kena ingat balik zaraf. Zaraf terbahagi kepada dua, zaraf zaman, zaraf makan. Buka balik buku, tengok balik apa dia zaraf zaman, apa dia zaraf makan. Zaraf zaman tu yang berkaitan dengan masa. Contohnya amsin, contohnya masa ba'da, qabla, selepas, sebelum, berkaitan dengan masa. Adapun yang berkaitan dengan tempat, zaraf makan berkaitan dengan tempat, contohnya atas, fauqa, tahta, di bawah, okey, wara'a, di belakang. So itu yang berkaitan dengan zaraf makan. Okey, jadi untuk hal syibhu jumlah ni, okey, yang hari ni Ustazah gunakan huruful jar. Okey, huruful jar. Ja'a at-talibu bin najah. Okey, bin najahi. Okey, bin najahi. Okey, so yang ini bin najahi ni dia punya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jadinya kalaulah kita nak tahu ataupun kita nak lebih kenal pasti mana dia syibhul jumlah, okey, kita mesti kena betul-betul ingat apa dia tanda-tanda syibhul jumlah, iaitu perkataan
ataupun isim tersebut dimasuki oleh huruf jar ataupun zaraf. Okey, jaa at-talibu bin najah. Telah datanglah pelajar itu, okey, dengan kejayaan. So keadaan dia datang tu dengan kejayaan. Okey. Jadi tu dah adanya syibhu jumlah. Okey. Jadi dekat sini saya terangkan balik, kita tengok balik, okey, hal okey mempunyai empat jenis, empat jenis, iaitu hal dalam keadaan mufrad, okey, hal dalam keadaan jumlah ismiyah, yang ada kebiasaannya ada huwa sebagai dia punya tanda, okey. Kemudian yang ketiga adalah hal jumlah fi'liyah, okey, tanda dia apa? Ada fi'il, ada fi'il dalam ayat tersebut, okey. Fi'il mudhari', kebiasaannya fi'il mudhari', okey. Dan yang keempat adalah hal syibhu jumlah, okey. Hal syibhu jumlah, adanya syibhu jumlah, perkataan yang dimasuki oleh huruf jar ataupun zaraf di belakangnya, okey, belakang ayat tu lah. Okey. Kemudian yang akhir sekali, yang kita perlu juga untuk sentuh sedikit, yang perlu juga untuk kita sentuh sedikit adalah tentang i'rabul hal. I'rab hal ni, pelajar-pelajar ni dia kalau bab i'rab ni dia terus je rasa macam susah lah i'rab ni, rasa tak boleh nak jawab. Okey. Okey, i'rab dalam SPM setakat sukatan KBSM ni dia ada 4 markah, 4 markah. Okey. Jadi kebiasaannya dia tanya yang asas, asas yang mana kalau i'rab hal kebiasaannya dia tanya tentang hal mansub bil fathah. Hal mansub bil fathah. Okey. Bila mana kita tengok ayat ni, jaa at-talibu masruran. Jaa at-talibu masruran, telah datanglah pelajar masruran, yang gembira, yang dalam keadaan gembira. Okey. So apakah dia punya i'rab? Apakah dia punya i'rab? Okey, bila mana nak i'rab kita kena ingat 3 kotak ni. Yang wajib kita kena isi ketiga-tiga kotak ini. Okey, tapi dalam kertas nanti dia akan letak al-ijabah je lah. Dia tak ada letak kotak ni. Cuma dalam otak kita ni kita dah kena set dah. Dah kena setting betul-betul, dah kena imagine, bayangkan dalam otak kita ada 3 kotak ni, mauqi' dia apa. Okey. Seperti mana Ustazah selalu kata, selalu ingatkan dalam kelas, okey, bila mana kita jawab soalan hal, nyawa soalan i'rab ni, nyawa soalan i'rab adalah di mauqi'. Walaupun awak jawab hukum dan alamat ini betul, tapi kalau mauqi' awak ni awak tak tulis, okey, so dia akan jadi salah juga. Belakang semua salah. So mauqi' dia ni adalah yang paling penting. Mauqi' ni adalah yang paling penting, dan mu'zam ataupun kebanyakan majoriti daripada mauqi' ini adalah tajuk-tajuk nahwu yang kita belajar dalam sukatan SPM. Okey. So mauqi' dia adalah hal, okey, hukum dia adalah mansub, dan alamat dia adalah fathah. Okey, Ustazah kenapa dia punya alamat bukannya alif? Ada alif kat belakang ni Ustazah. Kenapa bukan alif dia punya alamat? Kenapa fathah yang dia punya alamat? Okey, kita kena ingat alif ini sebagai pemudah cara ataupun petanda kita perlu membaca baris atas, sebab alif ni adalah kesesuaian ataupun baris yang paling sesuai dengan dia adalah baris atas. Baris atas yang paling sesuai dengan dia. Jadi dia bacalah masruran. Kita kena ingat, bukan semua kitab bahasa Arab ni dia akan tulis baris. So tu sebab dia tuliskan alif dekat situ, supaya orang yang kurang mengerti tentang ilmu nahwu dia akan baca masruran. Okey, boleh faham Okey. Jadi tajuk hal ni tidaklah terlalu complicated sebenarnya. Kita SPM ni bukan kita kaji dalam-dalam, tak. Sekadar asas sahaja sebenarnya dalam SPM ni. Jadi kena ingat baliklah tentang tajuk hal. Okey, Ustazah bagi penerangan ni.
Okey, jadi kita sama-sama ingat. Okey, insya-Allah lepas ni nanti kita akan ada latihan demi latihan. Okey, kita akan lebih mudah untuk ingatlah. Okey. Jadi Ustazah ulang balik daripada depan tadi. Okey, buat revision sedikit. Okey. Hal, okey, hal ini dalam keadaannya mansub. Okey, hal dalam keadaannya mansub, berbaris atas. Okey, berbaris atas, dan hal mempunyai 4 jenis ataupun 4 anwa'. Okey, mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan syibhu jumlah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM Ustazah dan boleh ulang tayang semula tengok nota ni supaya semakin lama semakin faham. Okey, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.